Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua, pada hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk Krisis Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Okey, tanpa membuang masa, saya akan serahkan pada kawan saya untuk membentangkan dengan lebih berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah. Jadi saya akan memberitahu pengenalan berkenaan dengan coronavirus. Jadi apa itu coronavirus? Coronavirus berasal daripada perkataan Latin iaitu corona yang bermaksud mahkota. Ia merupakan wabak yang sedang menular di Malaysia dan juga di seluruh negara. Ia memberikan impak yang sangat besar kepada sesebuah negara tersebut dari segi ekonomi, politik dan sosial. Ianya merupakan virus yang baharu yang ditemui di Wuhan, China. Ianya sangat berbahaya dan boleh merebak ke seluruh negara. Coronavirus ini mempunyai pelbagai jenis. Yang pertama ialah Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus dan yang kedua ialah Middle East Respiratory Syndrome related coronavirus. Wabak ini menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru iaitu pneumonia. Wabak ini tidak sama di Malaysia iaitu influenza, tetapi cara pencegahannya adalah sama. Kemudian kita akan beralih kepada statistik. Bagi statistik kes jangkitan COVID di Malaysia telah bermula pada 9 Mac 2020. Bilangan mangsa COVID-19 meningkat mendadak pada 15 Mac 2020 iaitu seramai 186 orang berbanding pada 14 Mac. Hal ini disebabkan oleh perhimpunan kluster tablik dan individu yang baru pulang dari luar negara. Berdasarkan graf, pada 18 Mei 2020, seramai 6,894 orang mangsa telah disahkan positif COVID-19 di Malaysia. Manakala seramai 5,570 orang telah pulih dan 113 orang telah meninggal dunia. Sehubungan dengan itu, negeri Selangor telah dikenal pasti negeri tertinggi di Malaysia bagi kes jangkitan COVID-19. Ini dapat dibuktikan oleh KKKM bahawa sebanyak 1,636 kes jangkitan COVID-19 daripada negeri Selangor. Seterusnya, statistik kes jangkitan di seluruh dunia pada 18 Mei seramai 4.71 juta telah disahkan positif COVID-19, manakala 1.73 juta telah dikenal pasti pulih dan seramai 315,000 telah meninggal dunia. United States adalah negara yang tertinggi bagi kes jangkitan COVID-19. Seramai 1.52 juta mangsa telah disahkan positif dan 89,932 telah meninggal. Jangkitan COVID adalah berbeza pada setiap individu. Ia telah dibahagikan kepada 3, simptom biasa, simptom kurang biasa and simptom serius. Bagi simptom kurang biasa, individu akan berpotensi mempunyai sakit badan, sakit tekak, cirit-birit, sakit kepala, ruam pada kulit and rasa hilang bau, hilang ke hidung tu macam tak ada bau. And untuk bagi simptom yang biasa, individu akan mengalami demam, batuk kering and sering penat. Seterusnya, simptom yang serius adalah individu akan mengalami kesukaran bernafas, sakit tekanan dada dan susah untuk bergerak. Oleh itu, bila mengalami simptom yang serius sebegini, maka cepat-cepatlah pergi ke hospital mendapatkan rawatan. And untuk golongan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 adalah kanak-kanak, warga emas berusia 65 tahun ke atas, opa-opa, nenek-nenek kita, datuk-datuk kita, and pesakit berpenyakit kronik, contohnya tekanan darah tinggi, kecil manis. Lepas tu wanita hamil. Okey, untuk warga-warga macam ni, golongan-golongan macam ni dinasihatkan untuk menghadkan lawatan ke hospital atau tempat awam bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Kini saya Zarif Iqbal Ahmad Zaki ingin meneruskan lagi pembentangan ini dengan kisah jangkitan COVID-19 terhadap individu. Okey, pada keseluruhannya terdapat 5 tahap yang akan dialami oleh seseorang individu yang terkena jangkitan ini. Pada tahap yang pertama,
individu yang dijangkiti COVID-19 ini tidak menunjukkan sebarang gejala. Mereka kelihatan seperti sihat seperti biasa. Malah mereka sendiri pun tidak mengetahui ataupun sedar iaitu mereka telah dijangkiti. Mereka mampu melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Mereka mungkin berpunca daripada antibodi yang kuat, terutamanya golongan kanak-kanak, golongan muda. Ini membuatkan ianya sukar bagi pihak perawatan, pihak hospital atau pihak Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti individu-individu yang terkena jangkitan ini. Tahap yang kedua, pada tahap ini, individu-individu yang dijangkiti COVID-19 akan mula menunjukkan gejala-gejala ringan seperti demam, batuk dan juga sesama. Pada awalnya mereka tidak dapat mengambil beza sama ada mereka adalah virus biasa ataupun virus COVID-19. Sebagai yang dijangkiti, mereka juga akan merasakan lain badan mereka. Contohnya seperti mereka akan rasa cepat letih apabila melakukan suatu aktiviti, mereka akan merasakan cepat letih. Okey, selain daripada itu juga, individu-individu ini mampu berpotensi untuk menyebabkan virus tersebut. Contohnya seperti ahli keluarga, kontak rapat. Kemudian iaitu tahap yang ketiga. Pada tahap ini, individu yang dijangkiti akan mula menunjukkan kesan sakit di bahagian dada. Bila mereka ingin menarik nafas, dada mereka akan rasa sakit. Ataupun dalam bahasa lain, mereka akan mengalami radang paru-paru. Di dalam keadaan ini, sakit yang dijangkiti tidak mampu membuat aktiviti harian. Cumanya mereka hanya mampu berjalan. Untuk membuat aktiviti-aktiviti harian yang lain seperti biasa, mereka tidak lagi mampu. Lepas itu pula, tahap yang keempat. Pada tahap ini, masa menunjukkan keadaan yang lebih kritikal ataupun lebih serius, di mana mereka memerlukan alat bantuan pernafasan oksigen. Mereka mengalami sesak nafas yang lebih serius, yang lebih teruk berbanding tahap yang ketiga sebelum ini, di mana pada tahap ini mereka mula untuk hilang selera makan. Mereka tidak lagi mampu melakukan aktiviti yang berat. Mereka cuma mampu bercakap. Akhir sekali ialah tahap yang kelima, di mana pesakit menunjukkan kesan yang kritikal, iaitu tidak sedarkan diri. Lazimnya mereka tidak sedarkan diri. Mereka hanya mampu terbaring. Mereka memerlukan alat bantuan pernafasan yang lebih serius, iaitu ventilator. Jika alat ini diberhentikan, mereka berpotensi untuk maut, kehilangan nyawa mereka. Okey, seterusnya pula saya akan menceritakan bagaimana COVID-19 ini boleh merebak. Cara virus ini merebak daripada seseorang individu merebak kepada individu-individu yang lain. Lazimnya, ianya berpunca daripada seseorang individu yang telah dijangkiti COVID-19 mengeluarkan titisan daripada cecair dari hidung ataupun mulut. Contohnya seperti seorang individu yang dijangkiti ini berada di tempat awam, kemudian dia telah mengeluarkan cecair-cecair tersebut di atas permukaan. Lalu individu yang lain yang bebas daripada virus tersebut terkena ataupun tersentuh permukaan yang telah terinfeksi. Lalu individu yang bebas ini menyentuh permukaan tersebut, lalu menyentuh mana-mana bahagian mulut atau hidung. Itulah menyebabkan virus ini boleh merebak. Oleh itu, pihak Kementerian Kesihatan telah menggariskan panduan seperti mengekalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Langkah menangani jangkitan COVID-19. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kerap mencuci dan membasuh tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Hal ini kerana kuman banyak di tangan kita dan cepat merebak dari orang lain apabila kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Oleh itu, kita haruslah kerap mencuci tangan selepas berada di tempat yang umum dan menyentuh permukaan yang sering disentuh oleh orang lain. Contohnya, pam gas, pemegang pintu, skrin mesin ATM. Langkah kedua adalah menjaga jarak dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan memakai face mask. Hal ini kerana apabila
seseorang yang terdekat dengan kita batuk, bersin atau bercakap, ia akan mengeluarkan titisan cecair daripada mulut atau hidung yang mungkin mengandungi virus COVID-19. Maka dengan itu, amat pentinglah kita menjarak 1 meter dan memakai face mask. Saya bagi contoh situasi yang boleh kita lakukan untuk menjaga jarak. Contohnya membeli makanan di restoran, membeli barang keperluan di pasaraya dan membuat pengurusan di ATM atau bank. Langkah seterusnya adalah stay at home atau dinamakan dalam bahasa Melayu duduk di rumah. Ini dapat menjaga jarak sosial dengan orang lain. Ini amat penting untuk semua memainkan peranan penting dalam mengurangkan wabak COVID-19. Kita boleh membeli barang keperluan secara atas talian. Dengan contohnya kita guna website Tesco untuk membeli barang keperluan makanan, minuman, dan bagi remaja yang suka membeli belah, mereka boleh menggunakan Shopee, Lazada untuk membeli belah secara atas talian. Langkah keempat adalah mempraktiskan adab bersin dan batuk yang betul. Cara yang betul ketika bersin adalah tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Kemudian segera membuang tisu itu dan membasuh tangan. Selain itu, ada satu lagi cara yang kita boleh gunakan, iaitu lebih senang orang kata dab. Macam tu kita bersin dan kita buat macam ni. So cara macam ni boleh menghalang daripada virus tersebar. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan untuk mencegah wabak COVID-19 adalah kuarantin diri atau mengasingkan diri bagi individu yang baru pulang dari luar negara dan individu yang mempunyai kontak rapat dengan mangsa COVID-19. Perkara ini wajib dilakukan bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Perkara yang harus dilakukan ketika dikuarantin selama 14 hari ialah sentiasa berada di rumah dan memastikan dapat dihubungi setiap masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhara Khalisha binti Zamli. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 kepada ekonomi, sosial dan politik. Seperti yang kita sedia maklum, wabak COVID-19 ini telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi Malaysia. Kesan yang pertama ialah menghentikan ekspor dan import. COVID-19 telah menghentikan ekspor dan import buat sementara waktu, lantas menyebabkan kemerosotan ekonomi. Ini kerana aktiviti ekspor dan import merupakan sumber utama kewangan dalam negara kita. Kesan seterusnya ialah tindakan syarikat membuang pekerja. Setengah syarikat terpaksa membuang pekerja kerana mereka juga mengalami tempoh yang sukar sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Mereka tidak dapat menampung gaji pekerja mereka. Akhir sekali ialah kuasa beli rakyat menurun. Ini kerana mereka kekurangan wang. Rakyat merupakan individu yang penting dalam membangunkan ekonomi negara kerana kuasa beli mereka merupakan pendapatan dalam negara ini. Kesan yang kedua adalah dari segi sosial. Yang pertama adalah pendapatan rakyat terjejas. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa sektor yang tidak dibenarkan untuk bekerja sepanjang tempoh PKP. Sebahagian besar daripada rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk bekerja dan telah menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Di samping itu, wabak ini juga telah memberi kesan psikologi kepada sebahagian rakyat Malaysia. Sebagai contoh, petugas-petugas kesihatan yang terlibat secara langsung bagi mengatasi wabak ini, mereka bimbang tentang risiko yang mereka hadapi kerana perlu berhadapan dengan pesakit COVID-19 setiap hari. Tidak lupa juga kesan kepada emosi mereka kerana terpaksa bekerja lebih masa sehingga tidak dapat meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Akhir sekali adalah kesan kepada politik. Yang pertama, wabak ini telah menyebabkan kerajaan berganding bahu dengan barisan hadapan negara seperti polis, askar dan petugas-petugas kesihatan bagi memastikan kesihatan rakyat dan kesejahteraan negara terjaga. Tidak lupa juga insentif yang telah diberikan oleh kerajaan bagi membantu sebahagian besar rakyat Malaysia menghadapi krisis ini. Contoh insentif yang telah diberikan adalah seperti diskaun bil elektrik, penangguhan bayaran balik pinjaman BTBTN, penangguhan bayaran balik pinjaman mara dan allowance khas untuk petugas perubatan. Kesimpulannya, COVID-19 telah memberi impak yang besar sama ada dari sudut positif dan juga negatif kepada ekonomi, sosial dan politik. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bersama-sama berganding bahu bagi membantu barisan hadapan negara kita untuk mengatasi wabak COVID-19.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Syazuna Binti Syabri akan menerangkan tentang kesan coronavirus daripada sudut agama dan juga umum. Daripada sudut agama, yang pertama, penutupan pusat ibadah. Kita sebagai umat Islam amat terkesan dengan penutupan pusat-pusat ibadah seperti masjid dan surau kerana kebiasaannya banyak aktiviti yang kita lakukan dekat masjid. Contohnya solat Jumaat, solat tarawih, solat fardu jemaah dan banyak lagi. Tapi penutupan pusat ibadah bukanlah sebab untuk kita tak solat jemaah. Kadang-kadang Allah datangkan ujian tu ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya kita dapat solat bersama keluarga kita, kita dapat eratkan silaturahim, kita dapat solat lima waktu berjemaah, kita dapat banyak lagi lah. Jadi kita tak boleh bersangka buruk dengan Allah. Kesan yang kedua adalah aktiviti umrah dan haji ditangguhkan. Arab Saudi telah menyekat pergerakan keluar dan masuk antarabangsa di beberapa bandaraya termasuklah Mekah dan Madinah. Kita sebagai umat Islam hanya perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dua kota suci umat Islam sentiasa dipelihara olehnya dan kita berpeluang lagi untuk menunaikan ibadah umrah dan haji di sana seperti biasa, insya-Allah. Dan kesan yang terakhir daripada segi agama adalah salam bersalaman tidak digalakkan. Seperti kita sedia maklum bahawa salam bersalaman adalah sunnah. Tetapi buat sementara waktu ni kita tak boleh salam sebab kerajaan mengambil inisiatif sebagai langkah berjaga-jaga untuk wabak penyakit ini tidak terus merebak. Jadi kita kenalah ikut walaupun ia mendatangkan kesan kepada diri kita. Tapi ini bukanlah sebab untuk kita tak bertegur sapa dengan orang lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan coronavirus dari segi umum. Kesan coronavirus telah mendatangkan kesan yang positif kepada alam sekitar. Seperti kita sedia maklum bahawa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diadakan, banyak kilang-kilang diarahkan untuk tutup dan aktiviti manusia juga dihadkan. Oleh yang demikian, telah mendatangkan impak yang baik untuk negara kita. Sebagai contoh, sungai dah tak lagi kotor sebab tak ada aktiviti kilang, tak ada aktiviti minyak yang memerlukan minyak. Lepas tu, kita punya udara juga jadi lebih bersih. Sebagai contoh, di luar negara, di New Delhi, India, sebelum ni mereka mencatatkan kadar pencemaran yang tinggi. Tapi lepas adanya PKP ni, mereka telah mencatatkan rekod kadar udara yang bersih. Dan yang terakhir, kesan yang terakhir adalah menjadikan rakyat berdisiplin. Kenapa rakyat lebih berdisiplin? Kerana rakyat lebih mematuhi SOP yang telah dijalankan oleh kerajaan. Ramai yang dah duduk rumah, tak keluar rumah. Ramai yang mengamalkan penjarakan sosial dan basuh tangan, kerap membasuh tangan dan banyak lagi. Ini telah memberi kesan yang positif untuk negara kita untuk menjadi lebih disiplin. Dan kadar penurunan wabak penyakit ini semakin hari semakin baik dan insya-Allah akan menjadi baik kalau kita sebagai rakyat Malaysia terus mematuhi peraturan ataupun arahan yang dikehendaki oleh kerajaan. Sekarang kita akan pergi kepada iktibar. Iktibar yang kita dapat pelajari daripada kes coronavirus ini. Antaranya ialah yang pertama, kita dapat mengeratkan lagi hubungan bersama keluarga kita. Mungkin sebelum ini kita terlalu sibuk mencari rezeki sehingga mengabaikan mereka dan menyebabkan mereka kurang rasa sayang. Jadi dengan adanya coronavirus ini, ianya memberikan kebaikan kepada kita untuk memupukkan hubungan silaturahim sesama keluarga. Kita dapat melakukan aktiviti bersama seperti aktiviti riadah di dalam rumah, mengemas rumah dan lain-lain. Yang kedua, kita dapat mempelajari bahawa pentingnya kebersihan ini. Ianya kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi dalam konteks ini, kita akan mengetahui bahawa adab bersih itu perlu diamalkan oleh kita, terutama dalam situasi sebegini. Nabi Muhammad SAW mengajar kita apabila hendak bersin, kita perlu menutupi mulut kita daripada jangkit dan menyebabkan orang lain berjangkit dengan kita. Seterusnya, kita mempelajari bahawa kita perlu bertawakal kepada Allah apabila ditimpa musibah.
Ini kerana setiap ujian dan musibah yang turun itu datangnya daripada Allah SWT. Ianya diturunkan untuk kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan setiap ujian yang turun itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Jadi bagi mengurangkan kes yang berada di negara kita ini, kita perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan mengamalkan penjarakan sosial. Jadi dengan cara ini kita dapat membendung COVID daripada terus merebak dan meningkat menjadi lebih Akhirlah pembentangan kami berkenaan dengan coronavirus yang kini sedang menular di Malaysia dan juga di seluruh negara. Yang baik itu datang daripada yang Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.